tak dituntut tahun 1965. Untuk makluman semua, denda dan kompaun merupakan pendudukan sejadah di bawah Akta Wang Tak Dituntut, namun tidak dikuatkuasakan sebelum ini. Saya berharap agar plan tindakan yang telah dirangka dapat dilaksanakan sebagaimana yang dirancang, seterusnya merealisasikan hasrat kita untuk menguatkuasakan denda dan kompaun. Saya yakin dengan adanya denda dan kompaun ini dapat memantapkan lagi program penguatkuasaan wang tak dituntut di negara ini selari dengan peruntukan yang telah dimaktub dalam Akta. Untuk maklum semua, data dan maklumat wang tak dituntut iaitu serahan tahun 1977 sehingga tahun 2005 yang dianggap sebanyak 31 juta butiran disimpan dalam bentuk imej dalam sistem Emijan. Sebagai penambahbaikan dalam proses menguruskan wang tak dituntut, data serta maklumat berkenaan akan dipindahkan secara ke dalam sistem Geomis dalam bentuk digital. Sehubungan itu, Jabatan Akta Negara telah meluluskan projek untuk data conversion dan migrasi maklumat wang tak dituntut bermula pada Ogos 2014 sehinggalah bulan Julai 2018. Sasaran data dan maklumat yang akan dimuat naik ke Geomis pada 2016 adalah sebanyak 12 juta yang merangkumi data-data tahun 2000 hingga 2004. Saya berharap agar program ini dapat diselesaikan mengikut jadual yang telah ditetapkan supaya proses pengurusan wang tak dituntut berjalan dengan lancar dan mencapai hasrat kita untuk mempercepatkan bayaran balik kepada pemunya wang tak dituntut. Selaku pendata wang tak dituntut yang ditanggungjawabkan sebagai pemegang amanah wang tak dituntut, kita perlu memastikan tanggungjawab dan tugas yang diamanahkan ini disempurnakan dengan sebaik mungkin. Justru usaha ke arah penambahbaik berterusan perlu ditingkatkan dari masa ke semasa bagi memastikan tahap kepatuhan dan penguasaan Akta Wang Tak Dituntut 1965 sentiasa pada tahap yang terbaik. Seterusnya ke arah persijilan ISO 9001, Jabatan Akta Negara Malaysia Jabatan Akta Negara Malaysia Negeri Selangor telah dan juga Jabatan Akta Negara Malaysia Wilayah Persekutuan telah dianugerahkan persinjilan ISO 9001/2008 untuk tempoh 3 tahun mulai 14 Jun 2013 hingga 13 Jun 2016. Dalam tempoh 3 tahun ini, setiap tahun auditor SIRIM telah menjalankan auditan pemantauan bagi memastikan semua prosedur ISO dipatuhi dalam pelaksanaan tugas seharian warga kerja mengikut skop kerja yang telah dipersijilkan, iaitu perkhidmatan proses bayaran merangkumi bayaran pukal kecuali bayaran gaji. Selaras dengan pertukaran status Jan Wilayah Persekutuan kepada BAMF mulai Januari tahun 2015, banyak perubahan telah berlaku yang melibatkan pertukaran nama organisasi, pertukaran keluar masuk pegawai dan juga perubahan besar pada proses kerja. Memandangkan pensijilan ISO 9001/2008, BAMF akan berakhir pada 13 Jun 2016 ini. BAMF boleh memilih sama ada untuk meneruskan dengan pensijilan semula ISO 9001/2008 atau bergerak ke pada pensijilan ISO 9001/2015. Pensijilan ISO 9001
2015 yang bermula dilaksanakan sejak 23 September 2015 memberi tumpuan kepada pengurusan atasan dan penambahbaikan dalam sistem organisasi secara keseluruhan dengan mengkira risiko dalaman dan luaran ke arah kepuasan pelanggan dan perkembangan organisasi yang dalam jangka panjang. Dalam memaksimalkan kepuasan pelanggan, selagi-lagi BMF dan Jan Negeri Selangor dipilih untuk meneratui perjanjian baru 2091-2015 dan diharapkan perjanjian baru ini dapat membantu meningkatkan lagi prestasi dan kualiti perkhidmatan dengan mengenal pasti perubahan yang berlaku terhadap struktur organisasi dan mewujudkan sistem pengurusan kualiti yang dapat memberi kesan kepada kualiti perkhidmatan akaun. Pensijilan ini nanti akan diperluaskan kepada jan-jan negeri, cawangan dan kementerian terpilih sebagai struktur kawalan kualiti Jabatan Akauntan Negara Malaysia. Seterusnya, pelaksanaan aktiviti ABC atau Activity Based Costing di jan negeri, cawangan dan kementerian. Selaras dengan plan Hala 7 Perkhidmatan Perakaunan seawam, Jabatan Akauntan Negara Malaysia telah mengorak langkah ke hadapan dengan mensasarkan pelaksanaan pengkuasaan berdasarkan aktiviti atau Activity Based Costing pada tahun 2017. Pelaksanaan ABC ini adalah sebagai satu pemangkin dalam mengubah Hala 7 Perkhidmatan Perakaunan secara keseluruhannya. Profesion perakaunan serta awam di masa hadapan seharusnya sebagai profesion yang membantu dalam setiap pembuatan keputusan kerajaan dan bukan sekadar profesi yang terlibat dalam transaksi seperti pembayaran dan terimaan. Justru itu, minda akauntan serta awam seharusnya direformasikan agar selari dengan Hala 7 yang telah digariskan oleh jabatan. Bagi memastikan pelaksanaan ABC ini berjaya, Bahagian Akaun Kementerian Kewangan atau BAMF telah dilantik sebagai penerja utama dalam mewujudkan program-program berkaitan kepada semua ketua akauntan kementerian, pengarah negeri dan cawangan serta anggota perkhidmatan perakaunan serta awam dalam tahun 2016. Adalah diharapkan menjelang akhir tahun 2016 semua anggota perakaunan serta awam sedar dan mempunyai asas kemahiran ABC yang mencukupi dalam mendepani cabaran Hala 7 perkhidmatan perakaunan yang baru. Sebagai akhir kata, ingin saya senaraikan kembali pencapaian yang telah kita capai dan kita harap kita akan dapat teruskan dan kekalkan dan ataupun dibuat penambahbaikan. Pertama sekali, segi sijil audit bersih bagi penyertaan kewangan persekutuan tahun 2015. Sama-samalah kita berusaha untuk mencapai sijil bersih, mendapat sijil bersih daripada Ketua Audit Negara dengan mendapat kurang teguran daripada pihak Ketua Audit Negara. Yang keduanya, indeks accountability AI Index, iaitu 4 bintang yang dikeluarkan oleh Jabatan Audit Negara. Yang seterusnya, sistem star rating SR, target kita 5 bintang. Persijilan Eksa oleh yang dibagi Ibu Jabat Negeri dan Cawangan, yang ini dikeluarkan oleh mampu, jadi kita cuba dapatkan. Begitu juga lah pencapaian 5 bintang bagi portal Jabatan Akauntan Negara, itu laman web oleh MDEC. Pencapaian Open Governance Excellent in Embracing Mobility Award yang telah mampu kita capai, kita dapat kekalkan nanti.
Juga pencapaian bagi pelaksanaan Hermes di 95%. Jadi dengan harapan itu, saya yakin semua warga JAN akan saling berganding bahu untuk menjayakan matlamat yang telah kita sama-sama sasarkan, iaitu mencapai kecemerlangan dalam penyediaan penyertaan kewangan, IE Index, Star Rating, EXA dan sebagainya. Tanpa sokongan, komitmen serta usaha padu daripada semua warga JAN, apa yang dirancang tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Itulah pepatah yang sesuai digunakan agar kita dapat sama-sama menjayakan agenda jabatan kita ini. Saya berharap agar sebarang permasalahan yang timbul rujuklah kepada pengarah yang berkaitan serta timbalan-timbalan Ekor Negara Malaysia. Marilah kita sama-sama berdoa agar tahun baru 2016 ini akan membawa Jabatan Ekatan Negara Malaysia lebih cemerlang, dan yang paling penting peranan kita sentiasa diperlukan dan kehadiran kita di mana-mana akan dapat dirasai. Ini bermakna kita telah memainkan peranan yang penting kepada pembangunan negara yang kita cinta ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi amanat daripada Yang Berbahagia Datuk Haji Cik P bin Samsudin, Akaunten Negara Malaysia. Semoga amanat tersebut akan tersemat di hati setiap warga Jabatan Akaunten Negara Malaysia bagi membuka lembaran tahun baru 2016 ini. Yang Berbahagia Datuk, tuan-puan, para hadirin sekalian, majlis pada pagi ini telah sampai ke penghujungnya. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan serangkap pantun. Pulau perhentian, lautnya biru, pasirnya putih, menawan hati. Tahun baru, azam baru, tingkat kualiti, cemerlang prestasi. Dengan ini, maka berakhirlah Majlis Perutusan Akaunten Negara Malaysia tahun 2016. Sekian, saya akhiri majlis dengan lafaz suci wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum tu saya ada satu pengumuman. Mohon Ketua Akaunten atau wakil bagi kementerian berikut untuk hadir bagi satu sesi perbincangan di bilik mesyuarat BOPA Aras 3. Kementerian atau jabatan yang terlibat adalah Jabatan Perdana Menteri, BAMOF, Kementerian Perusahaan Perdagangan dan Komoditi, Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan, Kementerian Kerja Raya, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi, Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, akhir sekali Kementerian Pertahanan. Semua. Dipersilakan. Angkasa, lambang negara gagah. Rakyat sepakat sehati sejiwa, tekad berbakti dengan megah. Hadapi cabaran masa buka, penuh tenaga budi. Berdiri curah searah sehala, dengan wawasan yang suci. Wawasan meningkat kemajuan, tiada lagi kepincangan. Kemewahan
Gagasan 2020, satu pandangan jauh, bukan impian malah kenyataan, bersama kita jalankan.